Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada atas bumbung dekat Kota Baru, Kelantan. So ni rumah, memang rumah mahligai lah, mahligai besar. Bumbung ni akan dipenuhkan dengan panel solar. Yang kali ni kita tengah memperhalusi dan mengharmonikan cara memasang. Ni panggil apa? L-foot ke L-clip lah. Dia memang ngam-ngam ikut profil bumbung. Nampak? Dia cantik, dia ikut profil bumbung ni. So selalunya kita pakai L-hook. Yang ni apa dia panggil lah? I roof ke roof tower hook. Sebab dia menegak ni kan. Dia katalah. So kita tengah tengok contoh nak letak ni macam mana, nak skru dia macam mana. Dan susunan panel tu. Susunan panel kita dah run simulation pakai software. Biasalah kalau run software ni memang nampak cantik. Bila sampai ke atas ni dia kembali kepada dunia yang nyata. So kita tengok balik lah yang mana boleh pakai, tak boleh pakai. Bagusnya bumbung ni sangat stabil. Kita buat kerja pun tak takut-takut lah. Atas ni rasa macam boleh main futsal atas ni lah. So kemudian kita dah sertakan rail, mounting dengan rail. Yang kita akan buat naikkan panel guna crane. Lepas naik panel baru kita kerjakan kat dalam lah bateri dengan ni bagusnya. Projek ni pertama kali kami menggunakan inverter dan bateri yang berjenama sama. Sebelum ni kita pakai bateri pylon lah. Inverter mungkin grow watt ke MPP solar dan sebagainya. Yang ni kita gunakan brand Solex, SOLAX. Inverter dengan dia punya bateri datang sekali. Maknanya dia sekufu lah. Dan kita jangkakan untuk mengharmonikan dia pun jangkakan lah mudah sebab dia dah memang direka untuk satu sama yang lain. So kita akan sambung. Kita set panel dulu yang belah atas dulu kat atas ni, dan kita akan buat yang belah bawah lah. Okay, so kita dah tahu guna tower lock apa nama benda ni. So sebelum kita letak dia dan kita skrukan, kita letak apa panggil silikon ni. Just untuk memastikan betul-betul tiada kebocoran lah. Okay. Dia skru ni kita pakai memang dah ada washer getah dah pun. Dan kita tepuk lubang ni bukan dekat bahagian rata, dekat bahagian puncak dia ni. Tapi just untuk pastikan benar-benar tidak terdedah. So kita letak ni kat sini. Kita akan keluar sikit, ukur balik. Okay, ngam. Ni sambil-sambil tu ambil gambar sikit. So total skru yang digunakan 4 biji. Dulu kita orang macam skeptical kat benda ni sebab dia tak sangkut kepada tulang. Tapi bila kita dah test ni memang kuat lah. Selalu kita orang skru kepada tulang. Okay, so kita dah buat ujung ke ujung. Kita akan tarik benang. Ataupun kalau tunggu malam sikit kita buat laser. So kita boleh pastikan dia terus lurus. Termasuk yang lain sekali, tower hook yang lain-lain sekali. Okay, so kita letak silikon dekat bawah ni. Dah macam kita buat roti john ke ni, kebab, pita kebab. Okay, so baru kita tepekkan supaya dia dua function lah. Satu bagi dia melekap kat situ. Lepas tu nanti bila kita buat lubang tu, silikon ni akan masuk ke celah-celah tu lah. Ke celah-celah lubang yang kita buat, nampak dia terkeluar dah tu. Okay. So macam biasa kita nak pastikan dia betul-betul. Susunan saya siap ni. Tak nampak atas tu. So hari ni kita kerja nak sertakan rail. Rail kita ada sikit kekurangan. Rail tu cukup hanya untuk apa tadi? 56.
kita patutnya ada 8 baris. 3, 4, 1. So 56 ni actually cukup untuk 7 baris je. So yang belah sana kita tak buat dulu lah. Kita buat yang belah sini. Maknanya hook tu pun boleh korbankan untuk 7 je. Maknanya kita buat bumbung sini. Bumbung sana tak kacau langsung. Okay. So risiko kerja hari ni boleh tengok lah. Cuaca tadi sekejap panas, sekejap hujan. Sekejap panas, sekejap hujan. Licin, kilat, panjat tempat yang tinggi, panas dengan mendadak, mata silau, pitam, kekurangan air. So tu kena tengok. Dan hari ni kita boleh kerjakan rail lah. Rail tu nak kena sambungkan. Rasanya rail tu kita naikkan secara manual lah. Kalau tak ada kerja kita nak buat hari ni. Okay, Salan. Tarik. Dah. Okay, sekarang dalam proses memasang rail. So kita dah ada tower hook dia. Rail ni kita dah ukur siap-siap lah, cukup untuk sepanjang ni 4 masuk. Kemudian kita akan naikkan solar panel lah. Tapi nak naikkan solar panel ni kita perlukan, bukan perlukan lah, kita dapat melakukan kerja dengan lebih efisien dan efektif bila ada crane. So kita settlekan rail ni dulu. Nanti crane dalam 2-3 jam lagi akan sampai. Okay, ngam So rail kita ni memang bumbung yang berkualiti lah. Bumbung ni semua yang straight, lurus, rata. Tapi just untuk memastikan rail kita pun rata. So ni lah timbang air kami. Timbang air menggunakan teknologi. Okay, ni kita angkat pallet lah. Pallet solar panel menggunakan crane. Alhamdulillah selamat sampai. Ada lagi satu pallet. Ni kena tunggu lah. Stack ada atas. Ha? Tinggi sangat eh? Pegang circle kan. Macam nak buka dia? Kau ada dua lagi. Alhamdulillah. So yang bahagian rumah utama kita dah selesaikan. Ada 76 panel ada kat atas tu. 13 betul. 76 panel ada kat atas tu. 39, sorry, dia jam sikit. 78 panel ada dekat atas. So yang dekat bawah ni ada baki 15 panel. Kita buat sistem ni redundant. Rumah tu ada satu sistem dia. Ni kita panggil guard house lah. Dengan garaj kereta pun ada satu sistem khas untuk dia lah. Sebabkan kita ada panel lebih ni, kita penuhkan dekat sini. So dekat sini kita akan susun 15 panel, mungkin 87 ataupun 78. Dan guard house tu sendiri akan ada inverter dia dengan bateri dia. So sistem ni akan jadi redundant. Kalau katalah rumah down, guard house tak down. Kalau guard house down, rumah pun tak down. So itulah kelebihan bila sistem hybrid ni, kita boleh pecah-pecahkan. Kita ikut modular base lah. Mana kita nak, kita boleh target kecil-kecil tu supaya dia gabung-gabung jadi besar. Okay. So ni kita pasang rail, L-hook. Kemudian macam biasalah naikkan solar panel.
Bismillahirrahmanirrahim. So hari ni kita sambung balik kerja. Yang bagusnya ni pemasangan kami yang pertama menggunakan inverter jenama Solax, SOLAX. Inverter ni antara inverter off grid kayangan lah. Sebab dia datang sekali dengan bateri. Inverter belum sampai lagi, tapi ni bateri. Bateri dia ada master, ada slave. Ni maknya, ni anaknya. Mak kena ada satu, anaknya boleh ada banyak. Sampai kita sini ada 3 mak, 3 anak sebab kita ada 3 inverter. So kita buka jom, tengok apa dekat dalam ni. Lain macam lah kan. Terasa kayangan dia tu. Ada plastik. Ni kabel-kabel dia. Ni instruction packing list dia. Dengan manual. Ni bracket dia punya ni. Bagusnya ni dia dah datang bracket. Kita tinggal ni dengan ni. Kita tinggal nak sangkut je. Ada com cable, communication. Ni MC4. Kita orang tak tahu untuk apa. Ni untuk sambung dengan benda-benda yang lain kot. Dah siap bagi lah. Tak bayar beli-beli dah. Power plug semua full set. Kabel lock ada, skru apa. Yang ni kita buka. Tak adalah besar sangat. Ya, sejengkal lah. Dia bracket dekat belakang. Ini mak dia. Terangkat tak? Terangkat sana. Tak terangkat bang. Ni kahwin. Masuk tangan. 1, 2, 3. Okay. Itulah berat dia. Nanti kita sambung balik video ya. Okay, so ni kita akan jadikan bilik bateri ke bilik utility. Inverter, ibu bateri, anak-anak bateri lah kat sini. So kita dinding ni lah yang kita akan ikatkan semua. Kita pakai laser ni. Saya nak pastikan semua ukuran tepat, tengah, center sebab sini akan ada 2 inverter, satu kiri, satu kanan. Ibu bateri, anak-anak dia kat tepi. Ni tepi. Jaga. Kaki kena lagi. Kalau jatuh. Jaga. Inilah proses nak bawa. Kita risau jalan kat sempit. Risau komponen tu dan kita risau keadaan rumah. Sabar. Tarik ke atas tu. Nol. Tarik ke atas. Siapa Tarik ke atas. tak apalah tidur situ Tarik ke lah. atas. Kau rasa lah kau boleh naik ke atas tu. Naik ke atas bawah. Dah. Dia tarik ke atas. Sebab daripada dalam kau kena tarik. Dah clear dalam? Dalam dah clear? Dah tinggal kotak tinggal keluar. Kotak tu tak boleh. Okay, so panel kita dah susun. Sekarang kita nak buat wiring dia lah. Dia ada 4 string yang akan turun ke bawah. Bila turun ke bawah ni kita ada sedikit kekangan sebabkan rumah ni dah siap dan ada isu waterproofing dan sebagainya. Kita pun tak nak menambahkan risiko bocor. So kita akan masukkan ke dalam flexible conduit lah. Ni flexible conduit ni yang heavy duty punya. Pakai 40mm 1,5 inci. Nak buat turun kita ada 4 string akan turun ke bawah melalui kita guna flexible conduit ni lah untuk menambah perlindungan kepada kabel. Okay, kita berada dalam rumah pengawal. Kita tengah buat sambungan pada DB. Kita sediakan siap-siap switcher manual. Ada sedikit kemalangan berlaku. Ada terantuk. Dia sediakan switcher manual. Katakanlah kalau solar down, bolehlah kembali ke bekalan elektrik seperti biasa. Okay, ni cara kita nak menarik mengalihkan bateri tanpa menjejaskan mar. Okay, kat bawah. Sebab kita takut tayar tu dia berbekas dia ada macam hitam-hitam. Kereta ni boleh kuning.
Jadi kau kena ambil benda pellet tu balik. Kita tengah berada dalam bilik inverter lah, bilik inverter. Untuk sistem rumah ni kita gunakan 2 inverter 15 kW yang digabungkan secara parallel. So bila ada 2 sistem, sini sikit. Untuk setiap satu sistem dia mesti ada satu inverter, master bateri dengan slave bateri. Slave bateri ni dia boleh pergi sampai 3. 1, 2, 3. Macam ni pun kita dah standby. Kalau nak tambah lagi boleh sampai 4 biji lah. Sorry, sampai 3 biji. Tapi kalau untuk off grid punya function, Solar X punya inverter ni dia mesti ada master dengan slave, baru dia boleh keluar sebagai off grid lah, ataupun panggil EPS. Sebab apa? Saya rasa voltage setiap satu bateri ni dalam 100-120 volt, 100 lebih lah. Dia campur 2 baru dapat 200 lebih, baru dia boleh convert jadi kepada AC. Mungkin kan teori. Okay, sebelah sini pula kita ada lagi sebiji inverter dengan bateri, 2 set. Bila ada 2 inverter pun kita ada satu inverter master dengan satu inverter slave. So yang ni kita ada kita punya panel box semua kat sini. Titik pertemuan wire-wire ni semua. Ni kabel ni datang daripada MSP, daripada TMB. So yang ni akan jadi master, inverter belah sana akan jadi slave. Dia akan kontrol lah. So total kita dapat 15 kW, darat 2 kita dapat total 30 kW. Bateri ni setiap satu boleh simpan 5.8 kWh. Sedara 4 kita ada dalam 23.2 kWh yang boleh simpan lah. Dalam ni kita ada satu set. Dekat luar, dekat rumah pengawal pun ada lagi satu set. Kita supaya rumah pengawal ni dia pun stand alone. Kalau apa-apa terjadi kat rumah ni, lita yang berkaitan dengan rumah pengawal masih lagi boleh berfungsi. Okay, so kita tengah kerja-kerja touch up lah. Ni bekas papan bawah ni kita ada buka untuk turunkan wire panel solar. Lepas tu kat atas-atas ni semua ada lah bekas-bekas tangan, bekas-bekas marker pen ni. So kita touch up balik. Okay, so sistem tenaga solar ada 3 benda utama. Satu solar panel dah pasang kat atas. Yang ni panggil inverter, yang ni panggil bateri. Okay, so cara dia berfungsi. Sekarang ni guardhouse ni, apa saja yang bersambung kat DB ni semua sekarang run gunakan solar dan juga gunakan bateri. Maknanya lampu ni dia guna solar untuk jalan. Sebab sekarang kalau tengok bateri ni, dia punya indikator dah penuh dah 100%. So dia akan sambil dia penuhkan bateri, sambil dia pergi ke load lah. Kalau bateri dah penuh 100%, dia akan terus pergi ke load. Kalau on kipas lah, lampu lah, TV ke ni semua pakai solar ni. CCTV, pump besar kat belakang tu semua pakai solar. Okay, so inverter ni 15 kW. Segala benda yang bersambung dekat DB bawah ni semua melalui dia. Okay, so sekarang kita dah ada inverter. Solar akan masuk kat inverter, pergi ke bateri. Kalau bateri dah penuh, dia akan pergi ke load. Okay, barang-barang yang kat sini kena tengok ada 3 je. Ni satu sini. Ni breaker bateri. Ini breaker solar. Kalau nak tutup, tutup atas ni dulu, tutup, kemudian tutup bateri. Tarik je ke bawah. Tapi ni dia keras sikit lah. Ni pun semua keras sebab dia breaker dia, M dia tinggi. Kalau nak tutup lah. Okay, lain kat sini tak ada. Yang ni untuk pemadam api. Kalau ada dijilat api, dia akan meletup, keluar serbuk. Lepas tu ada fire extinguisher kat depan tu. CO2 punya fire extinguisher, khas untuk barang-barang elektrik. Kalau apa-apa hal pun ambil fire extinguisher tu, tembak kat sini. Okay, right, stop sekejap. Okay, ni manual switcher. Kita orang tak tampal lagi stiker. Nombor 1, kalau nak guna solar, maknanya load ni dia akan melalui inverter solar, dan dia akan pergilah ke guardhouse ni, ke pump semua. Kalau tak nak apa-apa bersambung, kita pergi kat kosong. Katalah inverter down ke, bateri down ke, solar panel down ke, pusing ke kosong, pusing lagi ke 2. Pusing kedua ni bermaksud TMB akan terus pergi ke DB macam biasa, macam original dulu, tanpa solar lah. Cuma bila pusing ke TMB ni, yang ni kena tutup. Sebab apa kena tutup? Supaya TMB tak pergi dekat inverter juga.
Sebab kalau bagi orang nak betulkan inverter ke, nak buka ke orang lain ke apa, dia akan tutup lah. Dia selalunya dia akan check dulu kat situ. Dan ni kalau dia nak cut, dia boleh cut kat sini lah. Okay. So yang DB rumah ni macam biasa lah. Tak ada apa perubahan pun. Tapi sebenarnya ni sangat-sangat jarang lah nak pergi ke ni. Bila betul-betul kecemasan, solar inverter down. Sebab inverter sendiri dalam dia dah ada dah switcher ni. Dia dah main dah automatic. Kalau solar tak cukup, dia ambil bateri. Bateri tak cukup, dia ambil TNB. Okay. Alright, di sini kita tengok belakang. Okay, so ni isolator khas untuk panel solar. Maknanya nak padamkan, nak matikan, nak putuskan panel solar. So dia pun dah tulis sini, matikan panel solar dalam kecemasan. Kalau lah apa-apa benda berlaku, katalah tak boleh nak masuk bilik tu, datang kat luar ni, tutup ni dulu. Ataupun suruh apa, kalau bomba ke penyelamat apa datang, apa kaitan dia, sebab bila dia nak shutdown, dia kena shutdown yang ni sekali lah. Dia akan shutdown TNB, kemudian dia akan shutdown solar. Ini dia punya SPD. Kalau hijau maknanya okey lagi. Kalau dah kena kilat, dia akan tukar warna merah. Bila dah ada warna merah, dah kena tukar lah. Yang ni boleh buang. So ini kena ingatkan lah semua orang, kalau apa-apa hal rasa solar tu perlu buat apa-apa pun, datang kat sini dulu, tutup dulu. Sini yang paling selamat. Sebab dia tak perlu lalu bilik, tak perlu masuk bilik pun, dia boleh tutup sini dah. Okay. Sebab panel yang turun, voltage yang turun ke sini dalam 500 volt juga ada. Okay, so kita tutup kat sini. Alright, itu saja. Cik, tak ada belakang lagi lock tu. Tak ada putih. Ni dia ada lock dia. Sekarang dia punya ni tiup. Tiup cover dia. Peluang ini pasal dari panjang. Buang dulu ini semua ni. Lepas tu makin baru. Pernah lagi. Tak ada jadi. Okay, so Alhamdulillah. Ini MSB utama rumah ni. Rumah ni dia punya MSB bukan jalan-jalan MSB lah. Ada macam kilang ataupun industri sederhana kecil. Kita kena uruskan balik, kemas kini kedudukan MSB ni supaya sesuai untuk kegunaan solar. Dan untuk melakukan kerja ni, kita orang panggil BCH, Saudara Syafiq, yang juga orang kata bekal layakkan lah kan. Kita orang bukan panggil jalan-jalan lah. Cukuplah lengkap CJ apa semua. Nanti kita minta Syafiq intro sikit dan bagi tahu lah apa kerja dia buat kat sini. Apa susah sangat ke kerja nak buat ni. Okay, sila. Okey, kerja-kerja kat sini kita lakukan adalah yang mana daripada supply TNB ni kita dah tak melalui busbar, dan kita ada satu lagi bilik untuk inverter, dan kita supplykan ke sana je lah. Dan daripada sana dia dah jadi seperti main MCB. Daripada situ solar masuk, baru hantar ke MSB balik. Itu sajalah. Intro BCH. BCS. Contoh kerja-kerja yang boleh dibuat. Okey, kerja-kerja yang BCS biasa buat, ni lah macam kita buat overhead, lepas tu underground cable, dan wiring-wiring biasa lah. Macam biasa 3 phase, single phase. Kelayakan daripada ni kita ada CJ kompeten lah. Contohnya Chasman dan juga PW Fall. Okay, so kerja-kerja yang macam ni, kami Sagrok fokus kat solar je. So benda-benda yang memerlukan kompetensi ni, kita panggil orang yang orang kata ahli dia lah. So import jauh agak, sama agak bisnes daripada KL agak. So kita orang datang sini, Alhamdulillah dah selesai. Lepas ni kita tengok bilik inverter pula. Okay, so ni kita punya bilik inverter. Cuma proses pemasangan ni dia melibatkan beberapa banyak pihak lah. Macam kabel ni, kabel 120mm ni dah disiapkan sebelum kita sampai. So kadang susah sikit lah dari segi kedudukan, kekemasan dengan panjang kabel tu lah. Kita terpaksa gunakan apa yang ada. Sebab kabel ni semua dia dah kira dah macam dah fix lah, dah tetap, dah tanam dalam ceiling. Maknanya kalau kita nak ubah, kena koyak balik ceiling, nak betulkan balik, memang melibatkan kos. Dan tuan rumah pun sebenarnya dah masuk rumah lah. Orang rumah semua yang duduk kat sini semua dah masuk, dah gunakan rumah ni. So agak susah nak buat kerja-kerja meja. So yang kerja-kerja kat sini adalah sambungan pada bilik MSB tu. Boleh
Saudara Syafiq daripada BCH terangkan apa yang ada kat sini lah. Okey, ini salah satu ni lah tap off yang kita pakai. Dia ada dua apa nama dua pilihan. Okey. Okey, daripada isolator ni dia pakai 1 dan 2. Yang mana 1 dikontrol oleh inverter sekeliling ni untuk solar. Dan 2 ni kita menggunakan TMB. Dan direct daripada TMB. So kalau kata mana solar problem, dia nak guna TMB, dia just pusing je lah dia punya isolator. Okey, lepas tu kalau kata TMB problem ke apa ke, dia run je lah pakai solar. Right. Okay, so ni inverter kami ada 2 set. Lepas ni kita demo live lah. Inverter belum on lagi. Kita tengah nak buat kerja-kerja finishing, kerja-kerja kemasan. So itulah. Kami kalau kerja melibatkan 3 fasa penyambungan, putuskan, melibatkan kompetensi, itulah daripada BCH. Kalau nak cari macam mana? Search ke apa ke? Okey, kalau nak cari senang je, boleh contact nombor saya. Nanti Cik Wan akan letak dekat bawah lah. Okey, kalau kata nak apa untuk direct, boleh email ke bchtrd20@gmail.com. BCH TRD. TRD. BCH TRD 20@gmail.com. @gmail.com. Susah loh. Jangan berani kita letak nombor phone je lah. Jangan. Okey. Alright. Okay, so alhamdulillah bila kerja dah siap ni kami buat kerja-kerja housekeeping lah. Ni nak sapu, nak kutip sampah. So macam mana kami datang, macam itulah kami balik. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Akhirnya siap juga projek kami. Projek pemasangan 3 fasa terbesar oleh Sangkrop Solar lah. Kita gunakan 3 inverter 15 kW. 2 disambung secara paralel, 1 secara independen dekat rumah ni lah di Kelantan. So solar panel kita sini pun agak besar lah, hampir 45 kW ada kat sini. Semua digunakan sendirilah. Sistem ni sistem terasing. So kita akan tengok bilik inverter dulu. Okay. Alright. Nak pause. Okay, so ni kita sampai ke bilik inverter. Okay, kita ada 2 set kat sini. Sini nama dia inverter 15 kW, 3 fasa. Ini bateri dia, lithium iron phosphate. Setiap satunya 5.8 kWh bersambung secara series 5.8 kWh. Kita pergi ke sini pun inverter 15 kW, 3 fasa. Bateri 5.8 kWh, bateri 5.8 kWh. Okay, so kedua-dua inverter ni disambungkan secara selari, paralel. Kita ada dapat 15 kW, sana 15 kW, total kita dapat 30 kW. Okay, yang bagus ni inverter Solar X ni, dia ada phase balancing. So kalau ada rate yellow ke rate terlebih, yellow tu kurang, dia boleh adjust sendiri. Yang tak silap saya yang 3 phase zaman dulunya dia agak rigid. Dia tak boleh nak balance, dia tak boleh nak lebihkan. Dia kalau keluar, katalah satu phase keluar berapa M, contohlah 10 M, yang yellow blue pun follow juga keluar 10 M. Yang macam ni dia boleh adjust. Red nak lebih, yellow nak kurang, blue nak lebih pun dia boleh adjust. So sistem kat sini, rumah ni semua dikuasakan oleh 2 inverter ni. Of course rumah ni ada TMB, cuma untuk backup lah. Jika bila kita set, kalau solar ada kan gunakan solar. Solar habis kita gunakan bateri. Bateri habis kita gunakan TMB. Bateri tu pun kita set minimum lah. Kita tinggalkan 30%. Katalah kalau blackout tengah malam, maknanya masih ada lagi baki 30% untuk bateri ni berfungsi menampung rumah ni, supaya dia tak tampung sampai habis lah. Okay. Yang bagus Solar X ni juga pemasangan yang agak mudah. Ni pertama kali kami menggunakan. Ini kita panggil sistem inverter kayangan lah. Sebelum ni kami pakai sistem off-grid hybrid. Yang ni dia sebenarnya asas dia adalah grid connected punya inverter. So dia ada buat function charging bateri. So dia dah bertukar menjadi hybrid inverter. Tapi zaman sekarang ni hybrid inverter grid connected ni sangat-sangat kabur lah. Nak cakap grid connected boleh, nak cakap hybrid pun boleh. So ni dia berfungsi. Dia pergi ke dalam rumah. Cuma ada lagi satu dekat luar tu, dekat rumah kecil di bahagian kawasan ni, kita pasangkan inverter yang lagi satu. Okay. So total rumah ni kita jangkakan lah dapat penyematan. Kita akan tengok lah pola penggunaan selama sebulan.
Baru kita boleh adjust nak lebihkan solar ke, bateri ke, nak guna macam mana, pukul berapa, baru kita tahulah. Okay. Okay, so ni kita punya isolator ni. Ni isolator untuk solar panel yang turun daripada atas. Memang kita sengaja letak kat luar ni supaya dia ada akses lah. So memang kita dah letak siap-siap. Kita bila terangkan sistem tenaga solar ni, kita kena terangkan risiko dia lah. Bukan semua benda manis je, benda yang tak manis pun kita bagi tahu siap-siap. Bila ada melibatkan penjanaan tenaga dan penyimpanan tenaga, memang ada risiko lah. So kita tulis ni, matikan panel solar dalam kecemasan. So kalau apa-apa kejadian kecemasan, orang boleh datang kat sini, dia boleh off dia dulu ni, tanpa perlu masuk dalam bilik ataupun dekat dengan sumber ni lah. Okay, kemudian kita ada sediakan fire extinguisher jenis CO2. CO2 ni untuk elektrik standby. Lupa tadi, dekat dalam bilik inverter tu kita ada letak fire extinguisher board. Itu dia tak ada, orang kata, panduan lah untuk bola tu, tapi kita letak untuk menyediakan nanti lah. Dia kalau dijilat api, dia akan meletup, keluarkan sebut pemadam. Okay.